TV KPM. Pakai hand sanitizer dulu. Oh, terlebih pula. Tak apa, yang penting bersih. Apa benda ni? Siapa letak kat sini? From us to you. Kui. Love. Oh, gelak dia kui kat situ. Macam mana ni? Tu dia. Nak keluarkan pun. Ini macam sajak. Okeylah, cuba bacalah. Engkau yang selalu ada di sisiku, walaupun tak dapat kulihat, namun kehadiranmu dirasa memenuhi ruang hidupku. Tanpamu, hidup ini bagai di hujung tanduk. Kehilanganmu mengundang sengsara. Kehadiranmu umpama nikmat tiada terkira. Akan kupastikan kesucianmu terpelihara. Tidak lengkap hidup ini tanpamu. Kaulah pembakar, kaulah penyala obor. Aku memerlukanmu, kami memerlukanmu. Tanpamu, tiadalah aku. Betul ke macam tu? Betul kot. Oi, sedapnya Wani. Cikgu. Baca sajak ni mesti biasa wakil sekolah ni baca sajak ni. Bolehlah dulu sekolah rendah selalulah baca sajak cikgu. Memang bagus tu. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Ni cikgu terkejut saya cikgu tiba-tiba masuk macam tu. Tak apa cikgu, sebelum tu nak ucap Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Wani? Sihat. Seperti biasalah bersemangat baca sajak tadi cikgu. Okey, kita dah bermula dah ni cikgu. Selamat datang dan Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton teras di Didik TV bersama dengan saya Wani Kerry, dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Azlina Awang selaku Ketua Panitia Sains dari Sekolah Menengah Tinggi Perempuan Melaka. Jadi sebelum kita berkenalan lebih lanjut cikgu, kita nak bagi mereka tengok dululah profil Cikgu Azlina kita. Mari kita saksikan. Mempunyai pengalaman selama 22 tahun dalam mengajar subjek sains. Itulah dia Cikgu Azlina. Dan cikgu, sebelum saya nak tanya cikgu apa yang akan kita belajar untuk topik hari ini, kita nak ingatkan untuk sentiasalah anda di rumah patuhi SOP, dan paling penting sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Dan sekarang ini cikgu, Wani nak ajak cikgu untuk sama-sama kita membuat sanitasi. Wani dah pakai dah awal-awal tadi. Alright, dan kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ya cikgu. Okey, boleh Wani. Okey, sekarang ini kita nak berkenalanlah dengan sekolah pilihan hari ini yang telah kita pilih 5 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka yang akan bersama dengan kita. Jadi mari kita berkenalan dengan 5 murid dari sekolah ini. Jom. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Boleh buka mic tu. Kawan ni nak dengar suara awak. Hai. Alah, comel semua. Okey cikgu, ni semua tingkatan berapa ni? Ni student saya tingkatan 1 semuanya. Alah, tingkatan 1. Alah, comel-comel belaka. Okey, adik-adik semua. Adik-adik. Boleh tak Kak Wani nak anda perkenalkan nama dan bagi tahu kami cita-cita anda. Kita nak mulakan dengan Ain. Silakan Ain. Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Amanda Arisha binti Karo Arifin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey, cita-cita Ain apa Ain? Saya nak jadi lawyer. Wow, peguam. Good. Hebat. Seterusnya kita nak tanya Atika. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Hadisha binti Hasri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Cita-cita Atika? Cita-cita saya nak jadi doktor. Nak jadi doktor. Hebat juga tu cikgu. Seterusnya kita nak tanya Adriani. Apa pula cita-cita anda? Silakan.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriani Firdasari binti Nur Azlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Cita-cita saya nak jadi doktor pakar kanak-kanak. Oh, jom. Sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Najwa. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Najwa binti Abdul Hadi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Cita-cita saya ialah seorang perantis. Saintis. Itu salah cita-cita tu. Tapi tak mengapa. Sama-sama kita doakan dia. Dan akhir sekali kita ada Asha. Hai, Assalamualaikum. Saya Asha Zahra binti Syuhaili daripada SMT Tinggi Perempuan Melaka. Cita-cita saya nak menjadi seorang saintis biomedical. Okey. Baik, semua ada cita-cita yang sangat hebat dan menarik. Sama-sama kita doakan mereka. Dan sekarang ini kita dah perkenalan. Jadi kita nak tanya cikgu lah. Untuk subjek sains hari ini, topik apa yang telah cikgu pilih? Saya tadi dengar daripada sajak yang Wani baca ni. Saya rasa macam sajak tu nak menceritakan mengenai topik yang saya memang nak ajar hari ni. Iaitu apakah topik tu? Topik tu ialah udara. Udara. Patutlah tadi saya baca sajak ni ada melibatkan dengan environment. Betul. Tanpa mu kita tak boleh hidup, tanpa udara tak boleh hidup. Betul. Kita perlukan udara untuk pembakaran. Ada gas-gas di dalam udara. Betul. Okey, jadi inilah dia tema kita, penerokaan unsur dalam alam ataupun udara. Jadi kalau anda nak tahu apa yang akan kita sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Azlina hari ini, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Teras selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tajuk kita pada hari ini ialah udara. Kawan-kawan tahu tak apa itu udara? Okey, yang saya tahulah kan, udara ini ialah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Udara juga merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Kawan-kawan nak tahu tak kenapa udara ni penting? Okey, udara ni penting untuk kita kerana dia memberi oksigen kita untuk bernafas. Sekian. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bab 7 mata pelajaran sains, iaitu udara. Seperti yang kawan-kawan tahu, pada bab yang lepas, udara mempunyai jisim dan juga mempunyai ruang. Tetapi, apakah yang terkandung di dalam udara? Kawan-kawan hendak tahu tak yang udara ialah campuran beberapa jenis gas, iaitu nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% dan gas-gas nadir sebanyak 0.97%. Gas-gas nadir ialah seperti helium, argon, neon, xenon dan juga krypton. Antara kepentingan gas yang akan kita pelajari ialah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas-gas nadir. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita saksikan apa yang Cikgu Azlina akan sampaikan di kelas Didik TV. Jom kawan-kawan! Apakah kepentingan udara? Antara kepentingan udara ialah: pertama, tanpa udara kita tidak dapat bernafas dan kita akan mati dalam masa 4 minit. Yang kedua, udara amatlah penting. Jikalau udara itu kotor, ia akan melibatkan
kesihatan diri kita dan kesihatan orang lain. Jadi, marilah kita hargai udara. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Teras di Didik TV bersama dengan saya Wani Carey dan kita masih bersama dengan Cikgu Azlina dan 5 orang murid dari Sekolah Menengah Tinggi Perempuan Melaka. Dan hari ini kita sama-sama nak belajar subjek sains dan topik yang telah dipilih adalah udara. Jadi mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, Wani, seperti yang tadi kawan-kawan kita dah pun sebut tadi bahawa udara ni terdiri daripada campuran beberapa jenis gas yang disebut tadi. Okey, so ni ialah ada antara kata kunci yang akan kita lihat pada hari ini ya. Oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadir, helium, neon, argon, gas-gas yang ada dalam udara. Kita akan pelajari kita karbon dan kita oksigen. Kemudian pembakaran, alat pemadam api dan pemanasan global. Ini antara kata kunci yang akan kita lihat dalam tajuk kita pada hari ini. Okey. Seterusnya, adakah udara suatu campuran? Cuba Asha dan Adriani baca dialog ni. Adakah udara suatu campuran atau sebatian? Udara merupakan satu campuran. Udara merupakan satu campuran, Asha kata. Kenapa agaknya udara merupakan satu campuran? Ain? Udara merupakan campuran kerana komponen udara boleh diasingkan melalui keadaan penyulingan berperingkat. Sebenarnya Wani, murid-murid ni dah pun belajar dalam tajuk sebelum ni campuran, sebatian, apa yang dimaksudkan dengan sebatian, apa yang dimaksudkan dengan campuran. Okey? Jadi seperti yang dah lihat tadi, yang dah disebut oleh Ain tadi, bahawa udara adalah campuran. Campuran ialah dua atau lebih unsur atau sebatian. Tadi kalau kita tengok pada kata kunci tadi, ada unsur-unsur yang oksigen, ada sebatian karbon dioksida. Jadi ada campuran, beberapa campuran dalam udara. Betul. Dalam bab 5 sebelum ni kita dah pun belajar jirim. Adakah udara ni jirim atau bukan? Jirim atau bukan? Najwa, jirim ke bukan udara ni? Jirim, cikgu. Jirim. Kenapa agaknya? Mesti ada sebab Najwa cakap macam tu. Atikah tahu tak kenapa? Kerana udara mempunyai jirim dan memenuhi ruang. Udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ya? So, udara adalah campuran dan udara juga adalah jirim. Walaupun kita tak nampak udara. Ya? Okey. So, ini kandungan gas-gas di dalam udara. Ini ialah carta apa ni kita panggil ni? Tahu tak? Tahu tak carta apa ni? Graf apa ni? Apa kalau carta bulat? Apa namanya? Ada siapa tahu? Carta pai, cikgu. Carta pai. Ya, carta pai. Ingat lagi. Ini ialah carta pai. Okey. Daripada carta pai yang ditunjukkan di sini, yang dipaparkan di skrin ni, didapati bahawa udara ini ialah udara. Maksudnya udara terdiri daripada gas-gas ini. Gas nitrogen. Gas apa lagi yang ada di sini, Asha? Cuba sebut satu gas. Gas oksigen. Gas oksigen, betul. Gas karbon dioksida dan gas nadir. Berapa peratus daripada carta pai ini, berapakah peratusan gas nitrogen dalam udara? Boleh. Siapa tahu? Tolong angkat tangan. Ada jawapannya di situ. Adriani. Adriani. 78%, cikgu. Betul, 78%. Daripada carta pai ni kita tahu bahawa gas nitrogen ada 78%, gas karbon dioksida 0.03% dan gas oksigen 21%, gas nadir dan bahan lain 0.97%. Adakah udara ni terdiri daripada gas-gas ni sahaja? Ada bahan lain tak agak-agak dalam udara? Ada campuran lain tak agak-agak? Adriani kata ada. Adriani kata ada. Apa tu Adriani? Habuk dan mikroorganisma. Oh betul, habuk dan mikroorganisma. Ada tak campuran lain lagi agaknya? Ada lagi ke? Ada.
Ada, iaitu wap air. Wap air. Wap air. Jadi ada di dalam udara kita ni bukan sahaja ada gas-gas, ada habuk, ada mikroorganisma. Sebab tu kita kan jaga SOP, kita tak nampak mikroorganisma sekarang ni. Dengan kes-kes yang sekarang lah yang kita tahu ya, COVID-19, okey. Di dalam udara ni kita tak nampak. Okey? Seterusnya, ini catapan yang tadi. Dah ingat ke belum ni? Daripada yang saya sebut tadi, dah ingat ke belum ni? P ni gas apa ni? P gas apa? P, 78%. 78% tadi. Gas apa tadi? Ya, Atika? Betul, gas nitrogen. Yang paling banyak. Ya, gas yang paling banyak. So, kalau kita lihat gas-gas ni, kenapa Tuhan jadikan nitrogen? Kenapa nitrogen? Bukan gas lain. Kita ada banyak gas lain di bumi ni selain pada gas ni. Tapi kenapa Tuhan jadikan gas-gas ini dalam udara? Mesti ada sebab dia. Segala yang Tuhan jadikan ni tidak sia-sia. Jadi, kita akan lihat kepentingan gas-gas ni satu persatu. Boleh? Dah ready? Semua dah ready? Semua ready ya? Ready dari awal lagi, cikgu. Ni antara kepentingan gas oksigen. Gas oksigen tadi, berapa peratus tadi gas oksigen? Najwa, berapa peratus gas oksigen? 21%, cikgu. 21%. Okey. So, ini gas oksigen. Kepentingan dia dalam pembakaran enjin roket pada altitude tinggi. Ni pembakaran enjin roket ni. Okey. Oops, balik. Lagi oksigen digunakan dalam kimpalan dan pemotongan logam. Apa dia kimpalan logam? Ada sesiapa tahu ke kimpalan logam? Siapa nak cuba jawab? Apa itu kimpalan logam? Apalah agaknya. Mungkin pelajar-pelajar perempuan ni kurang sikit bab logam lebih ni. Lebih kepada lelaki lah pekerjaan yang apa orang kata ni berat sikit. Kimpalan ni ialah cantuman dua logam. Katalah kita nak cantumkan besi dengan besi, nak cantum, kena menggunakan kepanasan yang tinggi, jadi memerlukan gas oksigen. Nampak ni berapi ni. Ini kimpalan. Gambar ni menunjukkan kimpalan. Kimpalan dan pemotongan logam. Baik. Okey, seterusnya oksigen ini kita semua memang dah tahulah ni. Memang kita lah yang melakukan proses pernafasan ni. Gambar kita pun di situ. Ya. Oksigen diperlukan dalam pernafasan. Dan oksigen diperlukan dalam penyediaan pelbagai sebatian. Antaranya ni ialah sebatian natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Okay, ada banyaklah sebatian yang di bumi ni yang ada oksigen. Kalsium karbonat, natrium oksida, kumpulan 2 oksida, sangat banyak. Sangat banyak. Cuma kita mungkin tak perasan di sekeliling kita tu terdiri pada sebatian yang ada oksigen di dalamnya. Okey. Ni ingat ke tak ingat ni? Ingat ke tak ingat proses fotosintesis? Kita belajar dah dalam bab berapa? Bab 2. Bab 2 tingkatan 1. Bab 2 tingkatan 1. Ada kita belajar bersama proses fotosintesis. Okey? Dalam proses fotosintesis, kalau boleh saya ulang sedikitlah Wani Ya. Nampak ni? Bagaimana tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida. Menyerap gas karbon dioksida untuk menghasilkan makanan glukos. Okey? Seterusnya, kepentingan gas karbon dioksida ni semua kenal ni. Setiap hari minum ni. Wah, setiap hari minum air berkarbonat, cikgu. Hebat. Okey, air mesti ni semua tahu sedap, ni apa, cikgu. So, ini gas yang kita nampak kan, kita panggil gas kan. Ini sebenarnya ialah gas karbon dioksida. Ya. Gas karbon dioksida digunakan dalam pembuatan minuman berkarbonat. Okey, cikgu nak tanyalah, untuk air berkarbonat macam ni kan, sebenarnya elok ke kita minum banyak-banyak gas tu? Sebab ada orang dia minum air gas, dia akan goncang dulu, lepas tu hilangkan gas dia tu. Okey. So, gas karbon dioksida bila dilarutkan dalam air, dia akan menyebabkan air itu berasid. Asid karbonik. Elok ke kalau badan kita minum asid
banyak-banyak asid. Okey, katalah digoncang dah buang gas tu. Tapi air tu masih berasid kan? Masih ada. Asid dia dah jadi ada asid dah larut dalam tu. Ada karbon dioksida yang dah larut dalam air. Menyebabkan air tu jadi berasid. Ya, sebenarnya buang gas pun tetap asidik kan, cikgu? Air tu air. Tak boleh ambil berlebihan lah. Ya, apa pun bersederhana. Betul. Okey. Dalam alat pemadam api. Karbon dioksida. Kalau sempat kan kita tengok alat pemadam api. Baik. Okey. Dalam kitar karbon, sekejap lagi saya terangkan kitar karbon. Gas nitrogen. Agak-agaklah gas nitrogen tadi 78% ni banyaknya. Apalah agaknya warna gas nitrogen ni? Itulahnya. Mungkin kita nak tanya murid cikgu lepas ni apa agak-agak gas nitrogen itu, tapi kita nak berehat seketika lah. Dan kembali selepas ini dalam Teras bersama dengan saya, Wani Carey. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam Teras Didik TV dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azlina dan 5 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey cikgu, kita dah sama-sama belajar mengenai kepentingan gas dan kita ada lagi kepentingan gas beberapa lagi yang cikgu akan jelaskan. Dan jadi cikgu, kalau anda semua di atas talian, murid-murid semua masih bersemangat ya? Masih okey nak belajar hari ini? Okey, jom. Mereka dah tak sabar lagi nak sambung, cikgu. Dipersilakan. Okey. So, tadi kita dah lihat kepentingan gas oksigen, gas karbon dioksida. Ini kita nak lihat gas nitrogen. Gas nitrogen ni gas yang paling banyak, 78% tu. Apa kegunaannya banyak tu? Okey, antaranya ialah untuk menghasilkan asid nitrik dan amonia. Asid nitrik dan amonia ni memang sangat banyaklah kegunaan dia dalam seharian, walaupun kita tak directly guna. Okey. Kemudian nitrogen. Ada kitar nitrogen. Okey. Nitrogen digunakan sebagai nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Ejen penyejuk. Agaknya di mana ejen penyejuk ni? Di rumah kita ada tak guna ni? Murid-murid di rumah kamu ada tak guna ni? Cecair nitrogen. Adakah sesiapa yang menggunakan ini sebagai apa orang kata ejen penyejuk? Di rumah. Pernah tak tengok? Macam tak je cikgu kalau kita tengok muka diorang tu. Tak ada. Sebenarnya ada. Di peti sejuk kan sejuk. Macam itulah mana nitrogen. peti tu boleh sejuk tiba-tiba sendiri kan? Adanya gas nitrogen di bahagian enjin di belakang lah. Okey. Di dalam pendingin hawa. Ada cecair nitrogen. Cuma dia memanglah tak nampaklah bersepar-separ keluar gas daripada pendingin hawa tu. Maksudnya apa-apa yang menyejukkan. Yang menyejukkan tu ialah nitrogen cecair. Ejen penyejuk. Okey. Ini ialah gas nadir. Antaranya ialah gas helium. Okey. Gas helium gunanya lah untuk apa? Mengisi belon udara yang belakang ni. Belakang ni gambar belon udara panas. Dalam dia tu ialah gas helium kita guna. Dan ini ialah belon kaji cuaca. Kita guna gas helium yang depan ni. Okey. Gas neon digunakan untuk mengisi lampu iklan. Barulah warna dia tu terang. Dia tak macam lampu di rumah ni. Ini bukan gas neon. Dia lampu iklan. Warna dia akan nanti jadi terang. Okey. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Mentol yang bulat macam ni. Dalam dia gas argon. Okey. So, nampak tak ada sangat banyak kepentingan. Semua gas yang ada dalam udara ni semuanya penting. Betul. Okay?
Jadi disebabkan gas ni tadi ialah campuran, jadi peratus dia walaupun kita sebut 78%, 21%, tapi peratus ni sebenarnya boleh berubah-ubah. Katalah tempat tu sesak. Dengan kenderaan, dengan orang yang ramai, kepadatan penduduk yang tinggi, agak-agaklah peratus gas karbon dioksida tu masih 0.03% ke berbeza. Siapa nak bagi pendapat? Agak-agaklah sama. Okey. Asya. Asya? Macam Saya rasa berbeza, cikgu. berbeza ya. Berbeza. Dua-dua jawab berbeza memang. Disebabkan kalau kenderaan yang banyak, jadi kenderaan membebaskan asap yang mengandungi gas karbon dioksida. Jadi peratus gas karbon dioksida lebih tinggi. Jadi kita sebenarnya tak nak macam tu berlaku. Kita nak supaya gas tu sentiasa lebih kurang 0.03%. Walaupun nampak sikit sangat. Tak apalah 2% pun tak boleh, walaupun sedikit je naik, itu akan menyebabkan kesan yang besar pada bumi. Betul. Jadi kita lihat kitar oksigen. Kitar oksigen ialah kitar untuk mengekalkan kandungan oksigen dalam atmosfera. Okey. Dengan cara ada yang mengambil oksigen, ada yang menghasilkan semula oksigen. Jadi kita lihat apakah proses-proses yang menggunakan oksigen. Antaranya ialah respirasi yang dijalankan oleh haiwan, manusia juga, dan tumbuhan menjalankan proses respirasi. Respirasi sel kita dah lihat dalam tajuk bab 2 sebelum ni. Okey. Proses respirasi menggunakan karbon dioksida. Jadi dah habislah, kuranglah karbon dioksida. Menggunakan gas oksigen. Dah makin sikit daripada 21% tadi, dah turun. Manusia kan ramai. Betul. Menggunakan dah makin sikit. Pembakaran lagi guna oksigen. Dah kurang lagi oksigen. Pengaratan, proses-proses seperti pengaratan menggunakan oksigen. Habislah oksigen. Habis macam mana kita nak top up, nak menambah kandungan oksigen di dalam udara? Boleh semua daripada gambar ni nampak tak ni? Arrow ni. Anak panah yang merah ni mengguna oksigen. Anak panah yang biru ni membebaskan oksigen. Gas apa je daripada gambar kita oksigen ni? Proses apa yang membebaskan oksigen? Ada satu proses warna biru di proses situ. je, nampak tak? Pada kita ni. Satu proses sahaja yang membebaskan oksigen. Tadi cikgu dah tanya, siapa nak bagi tahu jawapan? Proses apa? Bab 2. Mungkin boleh tunjuk slide ni, nampak? Fotosintesis, betul. Ya. Wani boleh cakap betul ke cikgu? Betul. Tahniah. Ya. Memang fotosintesis sahaja yang membebaskan oksigen. Siapa yang menjalankan fotosintesis ni? Tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan hijau. Sebab tu pentingnya kita, apa orang kata, menanam pokok. Betul. Jangan lakukan pembalakan. Kerana itu akan mengundang kepada global warming kan cikgu? Ya, betul. Betul Kak Wani kita ni yang pandai ni kan boleh tukar je cikgu. Alamak, tak adalah cikgu. Kita berkongsi. Okey. Hanyalah proses fotosintesis yang membebaskan semula oksigen. Tambah semula. Supaya peratus oksigen tadi kekal. Berapa peratus, Atika, gas oksigen? Berapa peratus gas oksigen dalam udara? 21%. 21%. Kita tak nak kurang, kita nak kekal 21%. Okey? So inilah kitar oksigen. Dan kita pun perlu tahulah ni supaya kita perlu tanam lebih pokok lah. Betul. Kan? Okey, lepas ni semua kena beli pokok ya, tanam kat rumah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kitar karbon. Tadi kitar oksigen untuk mengekalkan kandungan oksigen dalam udara. Sekarang kitar karbon nak mengekalkan gas karbon dioksida dalam udara. Okey. So sama juga tadi, ini ada anak panah merah yang menandakan proses tu membebaskan gas karbon dioksida. Anak panah biru menunjukkan proses tu menggunakan karbon dioksida. Okey, so kita tengok banyak anak panah merah ni, kita tengok yang merah dulu. Baik. Jadi proses apa ni yang membebaskan karbon dioksida? Proses pereputan. Respirasi tadi kan guna oksigen
bebas karbon dioksida. Respirasi dijalankan oleh haiwan dan tumbuhan. Okey. Pembakaran bahan api, bebaskan karbon dioksida. Jadi apa jadi pada kandungan karbon dioksida? Daripada 0.03% tadi, macam mana? Apa jadi pada karbon dioksida kita? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Betul lah Syah. Tahniah. Bertambah. Boleh ke lama-lama bertambah ni? Bahaya tak tu. Boleh lah. Jadi ada satu juga proses yang menggunakan karbon dioksida ni. Iaitu proses apa ni? Fotosintesis. Fotosintesis. Ni fotosintesis dijalankan oleh siapa? Najwa? Tumbuhan. Tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis. Ya. Ni nampak tak kepentingan tumbuhan hijau ni kepada manusia, kepada bumi. Ini dipanggil kita karbon. Kita untuk mengekalkan keseimbangan karbon dalam udara. Ya. Ada proses yang menggunakan karbon dioksida, ada proses mengembalikan karbon dioksida. Betul. Okey. Boleh terus lagi ni? Boleh Wani? Boleh cikgu. Seterusnya kita nak tengok apa pula ni lepas kita karbon. Kita dah tengok tadi kita karbon, kita oksigen. Kita pun dah tahu. Kita ni manusia yang menghuni bumi ni memerlukan oksigen. Betul. Jadi kita kalau boleh nak seimbang sentiasa 21% tu, tak nak kurang. Karbon dioksida kita tak nak lebih. Walaupun 2% katalah lebih, sikit je 2% je. Tapi akan menyebabkan pemanasan global. Ada sesiapa tahu pemanasan global tu apa? Kesan rumah hijau tu apa? Siapa tahu? Panas-panas. Apa kaitannya? Kesan rumah hijau dan pemanasan global. Pernah tak dengar perkataan pemanasan global, kesan rumah hijau? Pernah ke tak pernah? Ain pernah dengar ke tak pernah Ain? Ain pernah dengar ke tak pernah dengar? Pernah. Pernah ke? Tak pernah Ain. Tak pernah. Tak apa Wani. Faham cikgu, baru tingkatan 1. Baru nak belajar. Mungkin tak nampak lagi kesannya. Ya. Bahawa sekiranya karbon dioksida ni meningkat daripada 0.03%, walaupun kepada 2% sedikit je lah. Orang kata lebih kurang. Tak boleh lebih kurang. Kerana gas karbon dioksida ni ialah gas rumah hijau dipanggil. Gas rumah hijau ni apa? Dia menyebabkan bumi kita ni tidak dapat memantulkan balik haba daripada cahaya matahari keluar. Keluar daripada atmosfera. Jadi haba tu terperangkap di bumi, di atmosfera bumi. Jadi apa kesannya? Makin panaslah kita. Bumi betul? Makin panas. Apa kesan kalau bumi makin panas? Global warming. Pemanasan global. Kutub utara kita yang ada ais tu, ais akan cair. Jauh lah kutub utara. Kita tak duduk kutub utara. Tak ada kena-mengena. Tapi kita bagi contoh untuk mereka lihat sendiri bahawa benda itu terjadi di dunia kita sebenarnya. Kalaulah kutub utara ais tu cair, kesannya lautan makin tinggi. Betul. Aras air laut Aras makin air akan tinggi. Bila hujan sikit mudah banjir. Betul. Kesan pada kita walaupun yang cair ais tu di kutub utara. So ada kesan pada manusia. Okey. Baik cikgu, ni gambar apa cikgu? Okey, jadi ini nampak kesan-kesan ya. Jadi disebabkan kesan tadi pemanasan global, kesan rumah hijau kita nak elakkan tu. Jadi ini antara perkara yang perlu kita elakkan. Mencegah pembalakan haram. Pembalakan haram, sebab tu kerajaan mengeluarkan lesen. Maksudnya kerajaan menghadkan pembalakan ni tak boleh sesuka hati nak balak. Okey. Tidak melakukan pembakaran hutan. Kita percaya murid-murid tingkatan 1 tak bakarlah hutan. Tapi mungkin pembakaran terbuka kan. Sapu-sapu sampah. Pembakaran terbuka pun perlu dielakkan. Mengelakkan pembebasan asap yang berlebihan, asap kenderaan. Jadi kita boleh berkongsi kenderaan ke, boleh naik kenderaan awam, boleh gunakan kenderaan dengan petrol tanpa plumber. Mengelakkan penggunaan racun serangga yang berlebihan. Dan kalau dah tebang pokok, kita terpaksalah tebang pokok. Kita nak buat bangunan, buat sekolah, nak buat rumah, memang kena tebang.
Jadi apa langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah dah tebang pokok? Sedangkan pokok kita perlukan untuk kembalikan gas oksigen. Ya. Kita boleh buat apa ni? Penanaman semula. Menanam semula pokok. Kita tanamlah pokok bunga. Betul. Di rumah kita tanam pokok buah, boleh makan kan? Betul. Pokok sayur. Okey, itu dia cara-cara apa orang kata mencegah berlakunya pemanasan global ni, Cikgu. Ini adalah cara-caranya. Jadi lepas ni ada banyak lagi yang ingin kita sama-sama belajar dengan Cikgu Azlina. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Teras. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Teras Didik TV bersama dengan saya Wani Kerry untuk subjek sains hari ini, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azlina serta 5 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Jadi marilah kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Cikgu, dengan kepentingan seterusnya. Tadi kita dah lihat kan semua kepentingan gas-gas. Kita dah lihat kepentingan gas oksigen. Tiba-tiba ada pula magic apa gas ni? tu. Tadi tak ada, sekarang dah jadi ada. Tak apa, nanti sekejap. Okey, tadi kita lihat kepentingan oksigen, ada pembakaran pada roket. Sebenarnya oksigen ni bukan diperlukan untuk pada roket saja terbakar. Ya. Sebarang pembakaran, kalau kita lihat pembakaran ialah apa? Tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen. Nampak ni? Bahan dipanaskan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi sekarang kita nak tengok pembakaran. Apa syarat-syarat ni pembakaran satu benda boleh terbakar? Adakah duduk saja tiba-tiba terbakarlah? Kan? Mustahil. Tak terbakar sesaja. Jadi dia mesti ada syarat-syaratnya, iaitu ini. Boleh? Najwa sebutkan apakah 3 syarat pembakaran ni? Cuba Najwa. Ada bahan api, haba dan oksigen. Betul. Terima kasih Najwa. Ada bahan api, ada haba dan ada oksigen. Yeah. Nampak ada oksigen di situ. Jadi katalah satu kebakaran berlaku. Jadi kita nak padamkan kebakaran. Kita tahu antaranya kita boleh gunakan apa ni? Alat pemadam api. Itulah ini alat pemadam api ni. Ya. Nak tunjuk hari ni di sini. Tapi murid-murid tahukah bahawa alat pemadam api ni ada beberapa jenis? Jangan berat-berat angkat dah tiba-tiba bukan ini yang patut kita guna. Ada beberapa jenis ya. Ini jenis yang mana agaknya ni? Mana nak tahu ni? Mana nak tahu? Mana nak tengok tu, Cikgu, jenis macam mana? Okey. Nampak ni ada tulis carbon dioxide, karbon dioksida. Ni maksudnya alat pemadam api, dalam dia karbon dioksida. Nak padamkan api tadi yang ada oksigen, diperlukan ni alat pemadam api. So kita lihat rupanya ada beberapa jenis alat pemadam api ni. Habis kalau kertas terbakar, alat pemadam api yang mana? Ataupun boleh mana-mana ke? Tak boleh, ada yang kena ikut kesesuaian. Tak silap ada 4 jenis kan, ya, Cikgu? Betul. Jadi kita lihat satu persatu. Pemilihan alat pemadam api bergantung kepada bahan yang terbakar. Kena lihat bahan apa terbakar, baru pilih alat pemadam api yang sesuai. Bukan asal boleh je, dah lah berat nak angkat ni. Saya ingat dia jauh, tiba-tiba salah pula. Dah tak padam api tu kan, Cikgu? So ada beberapa jenis. Okey, kalau bahan terbakar ialah pepejal. Contoh pepejal biasalah kayu, kain, kertas. Macam di rumah kan, kain ni kan langsir. Okey.
So alat pemadam api, air dan serbuk kering. Maksudnya dalam dia tu serbuk kering. Jadi kena lihat, mana nak tahu? Kena lihat label lah. Label. Okey. Kalau bahan yang terbakar ialah cecair. Alat seperti minyak, varnish, cat. So alat pemadam api yang boleh kita pilih ialah yang jenis busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Macam ni lah karbon dioksida yang ada atas meja ni. Kalaulah bahan yang terbakar ialah gas. Macam di rumah kan, gas ada tak gas di rumah ni? Gas yang mudah terbakar? Ada. Ada gas rentung gas tu, gas lah kan? So ada gas propana, asetelina, metana contohnya. Jadi kita boleh guna busa, serbuk kering atau karbon dioksida, alat pemadam api. Kalaulah yang terbakar ialah logam, seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium. Jadi kita boleh guna serbuk kering atau pasir. Kenapa tak boleh guna air? Air ni kan memang di rumah memang ada air. Kenapa tak boleh guna air? Kerana ada logam, macam contohnya kalium dengan natrium ni, logam ni bila kena air dia terbakar. Bukan kena api terbakar, kena air pun boleh terbakar. Bayangkan kalau kita tak tahu, tiba-tiba terbakar, ambil air surat lagi besar. Maksudnya dia lagi memarakkan api itu. Jadi kita perlu tahu apakah bahan yang terbakar di situ. Jangan kita tanpa pengetahuan menyebabkan kebakaran tu boleh lebih marak lagi. Okey? Mungkin cikgu boleh apa orang kata syorkan satu pemadam api yang penting untuk ada di rumah cikgu. Pemadam api yang nampak, kalau kita nampak di sinilah daripada slide yang saya tunjuk ni. Nampak jenis apa pun yang terbakar, kita ada apa? Serbuk kering semuanya. Macam serbuk kering ni boleh digunakan untuk apa-apa yang terbakar. Jadi boleh mungkin serbuk kering. Serbuk kering lah yang orang kata paling penting kena versatile, ada. Kan? Boleh untuk apa-apa je kebakaran. Baik. Tapi itu bergantung kepada tempat juga. Kalau tempat kita tu, macam contoh di makmal sains, apa agaknya benda yang boleh terbakar di situ. Jadi pemilihan alat pemadam api bergantung kepada persekitaran kita jugalah. Okey. Seterusnya, kita kalau boleh Wani, tak naklah dah terbakar, kalau boleh nak elaklah terbakar tu. Betul. Kan? Janganlah dah nak kebakaran berlaku. Kita nak elakkan. Jadi inilah antara amalan yang boleh kita ambil, langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Janganlah dekat dapur memasak tu letak minyak petrol kat tepi tu. Meletup cikgu. Sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Kalau nampak microwave, kita apa masalahnya sekarang? Kita letak dalam microwave dan kita pun tinggal tengok TV. Jadi microwave tu terbakar ke apa, kita tak sedar. Tu masalahnya. Jadi ni langkah berjaga-jaga, peka. Berbau dah, kenapa bau terbakar ni? Kena ni. Okey, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Ni kebiasaan kita buat ni. Satu sumber elektrik banyak ni sambung Extension. pada memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran. Biasanya di pejabat ada, di hotel, di shopping biasa ada kan. Rumah mungkin kurang lagi kesedaran ni agaknya. Tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Ini kadang-kadang yang menyebabkan kebakaran hutan. Yang besar-besar tu bukan orang pergi bakar sesuka, tapi disebabkan puntung rokok. Dari sekecil-kecil itu boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Ini kadang-kadang adik-adik kita yang kecil-kecil ni tak tahu lagi bahayanya. Jadi dia rasa nak suka je, nak main lilin, nak test-test, nak belajar pasang api. So boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Baiklah cikgu, nampaknya itulah dia amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Banyak yang telah kita belajar dengan Cikgu Azlina hari ini. Jadi cikgu, kita dah sampai ke penghujungnya tanpa kita sedari. Hujung dah. Itulah dia, menarik sangat kelas hari ini sampai tak sedar dah habis masa kita hari ini cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan apa orang kata kata-kata terakhir lah untuk semua yang sedang menonton ni cikgu. Kesimpulannya, kita ni hari ini belajar udara. Sama-samalah kita menjaga kualiti udara
udara kita. Kerana kita nak hidup lama dalam udara ni, kita tidak ada bumi lain, atmosfera lain di planet lain. Hanya bumi yang ada atmosfera dan udara yang seperti yang kita perlukan, manusia perlukan. Ya, jadi yang paling penting cikgu, semua yang ada di atas talian dan semua yang menonton ni, mereka lah orang kata penyelamat bumi kita. Betul. Macam Kak Wadi kata tadi, kena beli apa? Belilah pokok bunga, tanamlah tumbuh-tumbuhan di rumah anda untuk mengelakkan berlakunya pemanasan global dan greenhouse effect, ataupun orang kata kesan rumah hijau, ya cikgu. Jadi sekian sajalah pelajaran kita untuk hari ini untuk sains dengan tajuk kita udara. Jadi sekali lagi Wani ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Azlina selaku Ketua Panitia Sains, dan juga 5 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Kita ucapkan terima kasih kepada Ain Amanda, Atika Harisha, Adriani, Nur Najwa dan juga Asha Zahra. Kak Wani doakan agar anda berjaya mendapat markah yang cemerlang untuk subjek sains ni dalam setiap peperiksaan anda. Dan terima kasih kerana menjadi pelajar yang sangat komited hari ini. Jadi sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Didik TV. Teras, bye-bye. Didik TV KPM